Yang kedua, seseorang itu boleh menolak kebenaran kerana apa? Kerana keadaan dia yang berkemungkinan pada masa itu sedang hanyut, sedang leka, sedang terbuai dengan sesuatu dosa atau kesesatan yang dia tengah jalani. Contoh bagaimana? Sebagai orang Islam, kita semua tahu dan maklum bahawa perbuatan-perbuatan seperti berjudi, perbuatan seperti mencuri, perbuatan seperti berzina, perbuatan seperti meminum minuman yang memabukkan, arak dan sebagainya adalah bentuk larangan-larangan daripada Allah dalam agama. Tetapi hakikatnya dalam lingkungan kita ada sebahagian daripada orang Islam sendiri yang melanggar ketetapan dan ketentuan larangan tersebut. Dengan kata lain, ada orang Islam yang berjudi. Anda nak nafikan? Ada ke tak ada? Ada. Adakah orang Islam yang berzina? Ada. Ada orang Islam yang mencuri? Ada. Ada orang Islam yang minum arak? Ada. Itu bukan persoalan yang nak dibawa. Tetapi yang nak dibawa, bila ada orang-orang yang mempunyai kesanggupan dan keberanian untuk menasihati manusia-manusia seperti ini. Setengah orang tak berani nak cakap, tapi ada sebahagiannya yang ada kesanggupan berani. Hak kamu duk buat ni Allah marah, hak kamu duk buat ni Nabi marah, hak kamu duk buat ni agama larang. Tapi apa tindakan balik, reaction balik? Aku nak buat ikut suka aku lah, tak ada mengena dengan hang. Aku nak buat ikut suka aku lah, tak ada kena mengena dengan diri hang, keluarga hang, apa-apa. Kerana mereka sedang hanyut dengan satu-satu dosa ataupun kesesatan yang sedang mereka jalani itu, mereka sanggup menolak kebenaran, nasihat yang dibawa pada mereka. Padahal nasihat tu kebenaran, nasihat tu benda betul untuk mereka berubah jadi baik atau lebih baik. Tapi kerana mereka hanyut dengan kesesatan dan dosa tersebut, mereka sanggup menolak dengan alasan-alasan yang sengaja diciptakan oleh mereka sendiri. Tak payahlah, ni hidup aku, hidup hang, hang jaga hidup hang, aku jaga hidup aku. Macam-macam lah kita boleh tengok. Nak ayat yang lagi fantastik, ayat yang lagi bagus, tengoklah drama-drama Melayu dah. Bagaimana hak jenis-jenis macam tu, tolak skrip-skrip drama tu. Tu yang kedua. Yang ketiga ialah fanatisme, yang kita panggil keta'asuban. Taksub. Antara contoh ialah taksub dengan kepercayaan yang dia pegang selama ni, walaupun tu mungkin salah. Taksub dengan pemikiran yang dia pegang selama ini, walaupun tu mungkin salah. Taksub dengan akidah yang dia pegang selama ni, tu mungkin salah. Taksub dengan satu-satu kepercayaan yang mungkin salah. Tapi bila ada orang datang membawa satu-satu kebenaran, yang kebenaran yang dia dengar, yang dia terima itu bercanggah, sifat dia kontra dengan kepercayaan hak dia duk ada ni, bercanggah dan kontra dengan pemikiran dia, bercanggah dan kontra dengan aliran dia, bercanggah dengan kontra dengan nenek moyang dia yang dia percayai sebelum ni. Orang macam ni juga, bila benda ni tertunjang begitu kemah dan lama, dia sanggup menolak kebenaran yang dibawa pada dia. Kerana apa? Kerana hak benar tu dia berasa, akidah hak dia pegang ni lagi benar, kepercayaan yang dia pegang ni lagi benar, pemikiran dan aliran yang dia pegang lagi benar daripada kebenaran yang dibawa pada dia. Ni pun satu hal. Fanatisme ni, taksub dengan kepercayaan yang dia pegang tu seolah-olah absolut, semua betul dan benar. Yang keempat, iaitu orang tu tolak sebab dia akan merasa kerugian apabila dia menerima sesuatu kebenaran. Kalau aku terima kebenaran ni, rugi besar aku. Contoh-contoh antaranya ialah Qarun.
Dalam Quran kan Allah cerita pasal Qarun. Dulu Qarun ni miskin, antara pengikut Nabi Musa alaihi salam. Dalam beberapa riwayat tafsir diceritakan dia masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan Nabi Musa. Riwayat menyebut dia ni baru sepupu Nabi Musa. Tapi dulu dia miskin. Kita dah cerita tentang Qarun. Dengan kata lain, satu ketika Allah jadikan dia ni antara manusia yang terkaya. Dengan kekayaan dia mula sombong, dengan kekayaan dia mula bongkok. Bahkan dikatakan dia antara manusia pertama yang menayangkan kekayaan dia kepada umum. Menayangkan kekayaan kepada umum. Tengok pembantu-pembantu dia pikul anak kunci pun berapa dah, duk pikul harta dia berapa dah. Dalam konteks ni, bila Nabi Musa suruh dia buat satu perkara, apa dia? Keluarkan zakat daripada kekayaan yang Allah bagi pada dia. Dia mula rasa tergugah dengan perintah tersebut. Walaupun sebelumnya dia tu sepupu Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, orang yang rapat dengan Nabi Musa, dan dia semestinya confirm, tahu dan faham apa yang Nabi Musa cakap tu benar. Perintah yang Nabi Musa cakap tu betul. Tapi kalau aku ikuti perintah tersebut, aku akan rugi. Bagi dia mengeluarkan zakat, sebahagian je pun daripada harta dia berlimpah tu akan datangkan kerugian pada dia. Jadi pada aku rugi, aku tolak kebenaran yang Musa bawa. Ada tak jenis orang macam ni? Ada, tuan-tuan. Begitu juga dengan kes Abu Sufyan. Abu Sufyan ni antara orang yang paling pekat lawan Nabi, selain daripada Abu Lahab dengan Abu Jahal. Dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi, takut dia kehilangan apa? Rugi apa? Pangkat, pengaruh dan pengikut dia daripada kalangan Bani Quraisy. Dia orang yang ada pangkat, orang besar-besar, orang bangsawan, orang ada pengaruh. Kalau ikut Nabi Muhammad, semua tu akan hilang. Walaupun dia tahu Muhammad tu bawa kebenaran dan tak ada sedikit kerugian pun pada dia kalau ikut kebenaran Muhammad. Tuan-tuan, ada tak orang tu akan berasa rugi dia ikut benda betul? Tak pernah lagi ada orang cakap, rugi betul lah hidup aku. Pasal apa? Sebab aku duk ikut benda betul, rugi aku. Tak ada orang akan komen macam tu. Tapi apabila dia akan hilang segala-galanya tadi dalam hidup dia, dia rasa ikut Muhammad dia akan rugi dari sudut kehilangan pangkat, pengaruh dan pengikut. Macam juga jenis spesies pemikiran macam ni berlaku kepada sesetengah kita. Bila mai tiba hari apa, tuan-tuan? Penghulu segala hari, hari Jumaat, masih ada lagi kedapatan peniaga-peniaga walaupun orang Islam yang tak sanggup untuk tutup kedai mereka. Kerana apa? Time ni lah orang ramainya, time ni lah pelanggan masuknya, tutup time ni rugilah aku. Saya sebut ni hak berlaku, ada hak berlaku, bukan semua. Tapi bila benda tu berlaku, kita kena sebut. Dia berasa rugi kalau tutup sat. Dia berasa rugi kalau tutup sekejap. Okey, tu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Biasanya orang yang menolak kebenaran ini kerana apa? Kerana kesombongan. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran Allah sebut, tuan-tuan, tentang kesombongan. Pertama ialah Namrus. Namrus sombong dengan siapa? Sombong dengan utusan Allah yang namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Seolah-olah di sini kita boleh bayangkan tentang pangkat dan kedudukan. Dia ni raja. Dia ni pemerintah satu wilayah, satu lingkungan yang cukup besar, sedangkan Nabi Ibrahim cuma rakyat biasa yang mungkin kerja dia kerja orang-orang kampung biasa-biasa. Mana mungkin orang macam ni akan jauh melebihi level dan pangkat yang aku ada. Mana mungkin orang macam ni nak nasihati aku tentang sesuatu yang betul dan benar. Maka dia menolak kebenaran yang Nabi Ibrahim bawa sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah menghinakan dia di penghujung kehidupan dia, walaupun cuma dengan seekornya nyamuk.
Bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun juga sama, dia menolak kebenaran yang dibawa oleh anak angkat dia sendiri, yang dia bela dalam istana dia. Nabi Musa makan dengan makanan dia, Nabi Musa minum dengan minuman dia, Nabi Musa pakai dengan pakaian dan perhiasan dalam istana dia. Tapi walaupun dia tu dekat dengan Nabi Musa, satu masa bila Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, dia mendakwahkan kebenaran tersebut kepada bapa angkat dia yang namanya Fir'aun ni. Tapi apa tindak balas Fir'aun? Menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kita anggap tu bukan orang luar, bukan orang jauh, bukan orang yang Fir'aun tak kenal. Kalau ada sifat-sifat tadi, mungkin itulah faktor lain. Oh, hang siapa? Aku tak pernah jumpa, tak pernah kenal, tak pernah tengok muka. Berbaloi lah nak tolak. Hang siapa? Sepupu sepapak kaum kerabat, bukan orang istana, berbaloi. Ni semua ada kedekatan. Tapi bila Musa mendakwahkan kebenaran, dia tolak. Sebab dia anggap apa? Keturunannya lebih mulia. Kerana Nabi Musa hanyalah anak angkat daripada Bani Israel, dianggap bangsa budak, bangsa kuli oleh Fir'aun. Apa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal. Kerana status mereka lebih sikit. Apa dia? Kerana tuanya mereka lebih daripada Nabi Muhammad. Aku ni pak saudara, hang cuma nak saudara. Takkan nak saudara nak nasihat ke pak saudara? Dia tak kira lah pak saudara ke mak saudara ke siapa. Sekiranya tu kebenaran, pak saudara pun kena terima, tok pun kena terima, nenek pun kena terima. Bukan sebab usia, bukan sebab umur untuk terima satu-satu kebenaran. Amat-amat lemahnya agama kita Islam, amat-amat lemah agamanya kita Islam kalau menandakan penerimaan untuk satu-satu kebenaran berdasarkan penanda aras dia, usia dan umur. Lemahlah agama kita. Maksudnya hanya orang tua saja yang layak menasihati hak muda. Hak muda memang tak layak langsung sebab usia dia muda. Tak boleh nasihat orang tua, tak boleh sampaikan kebenaran pada orang tua. Bukan begitu aturan dia. Siapa sekalipun yang bawa kebenaran, berapa usia dia, berapa umur dia, kita kena terima. Yang masalahnya kesombongan macam ni, dia boleh pi pada dua. Satu, dia sombong dengan kebenaran yang orang bawa tu sendiri. Orang kemukakan hujah, ni kebenaran pertama. Kemukakan dalil, ni kebenaran yang kedua. Kemukakan fakta, ni kebenaran yang ketiga. Dia tolak. Bermaksud dia nombor satu tolak kebenaran yang dibawa. Lebih jauh dia tolak dua-dua. Satu tolak kebenaran, tolak pula orang yang bawa kebenaran tu. Orang hak pi cakap benda benar tu pun dia tolak. Hak ni mungkin dengan alasan level lebih kurang sama macam dia. Oh, kamu dulu lebih kurang macam aku lah, duk belaga ayam, duk belaga lembu, bawa awet, bonceng awet pisang di sini. Tiba-tiba hari ni nak nasihatkan aku, apalah. Mungkin hak hang cakap tu betul, tapi sebab hang nasihatkan aku tolak lah, aku tak terima. Ada tak orang macam ni? Ada. Kadang-kadang bukan sebab kebenaran tu, sebab dia tengok kepada title, taraf orang yang menasihati dan bagi tahu kebenaran tu, dia tolak. Kalau tolak dua-dua, lagilah haru tuan-tuan. Okey, kembali.